warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Hadiah. Okey. Sebelum kita mulakan belajar, marilah sama-sama kita membacakan doa sebelum belajar bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syahri sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Okey. Apa khabar kamu semua? Kabar baik, Cikgu. Alhamdulillah. Jika kamu dalam keadaan yang baik. Sebab sekarang ni kita masih lagi PKP, iaitu kita masih tidak boleh lagi bersua muka di sekolah. Jadi cikgu harap kamu semua sihat-sihat Okey. Dah bersedia nak belajar belum? Dah, Cikgu. Okay, nampaknya semua sihat. Alhamdulillah, muka pun ceria. Okey. Hari ini kita akan belajar tajuknya kebudayaan, kesenian dan estetika, kekalkan warisan kita. Okey, kemahiran yang kamu perlu capai ialah kemahiran bertutur dan bercerita. Okey, bertutur dan bercerita ni maksudnya kamu perlulah berinteraksi dengan cikgu. Okey, apabila cikgu hendak kamu bercerita, cikgu akan bagi peluang kepada kamu untuk bercerita. Okey, dan memberikan pandangan. DM2 kan? Cikgu juga akan ajar kamu membaca dan juga menulis. Tapi objektif utama cikgu pada hari ini ialah cikgu ingin kamu mendengar dan bertutur. Dah lama kan kamu tak bercerita dengan cikgu? Tak bercakap dengan kawan-kawan, betul? Okey, hari ni cikgu bagi peluang untuk kamu cerita tentang tajuk yang cikgu berikan. Okey, cikgu nak tanya seorang-seorang. Pagi-pagi tadi sebelum Google Meet ni, semua dah sarap belum? Dah, Cikgu. Dah. Okey, seorang-seorang cerita kat cikgu kamu sarap apa? Nasi biryani daging. Wow, sedapnya. Okey, lain? Nasi lemak. Fatihah. Syariski makan apa? Nasi lemak. Nasi lemak. Lagi? Nasi goreng. Lagi? Roti jala. Nasi? Roti jala. Oh, roti jala. Wah, sedap juga. Lagi? Ada tak yang makan kuih? Lemak. Nasi lemak. Ada tak yang makan kuih? Ada tak yang makan kuih? Tak ada? Okey, nampaknya kamu semua makan makanan yang sedap, makan makanan yang berkhasiat. Bagus. Okey. Kamu nak tahu tak cikgu hari ni sarap apa? Nak tahu tak? Cikgu. Kalau nak tahu cikgu tunjuk Okey. Pertamanya cikgu nak tunjuk ni. Okey. Ni. Nampak tak ni? Nampak. Cuma tak tahu kita tak makan. Ini ialah kuih. Apa dia? Kuih. Kalau kamu tahu ini apa? Kuih apa? Kuih onde-onde. Pandai kuih onde-onde. Ini cikgu buat sendiri tau. Okey, ini cikgu buat sendiri kuih onde-onde. Bagus, pandai. Siapa yang cakap tadi kuih onde-onde tadi? Iris. Iris. Okey, Iris tak? Okey, pandai Iris. Lepas tu
Cikgu makan ni. Apa ni? Oren. Oren. Dah lagi satu. Cikgu makan ni. Apa? Lemak. Nasi Nasi lemak lemak cikgu warna hijau. apa? Hijau. Kalau hijau agak-agak nasi lemak apa? Nasi lemak pandan. Pandai. Siapa tu yang cakap nasi lemak pandan tu? Sakit. Okey, Kuan. Dan ini ialah air cikgu pada hari ini. Air apa ni? Kopi kot. Kopi lah hitam. Okey. Ini ialah sarapan cikgu pada hari ini. Okey. Agak-agak kamu. Sedap tak cikgu punya sarap hari ni? Sedap cikgu. Sedap kan? Banyak. Okey. Okey, ni nampak cikgu letak dalam satu apa ni? Dulang. Satu dulang. Okey. Jadi hari ni cikgu tajuk pembelajaran kita yang macam cikgu cakap tadi ialah kuih tradisional. Okey, dalam cikgu punya menu tadi ada satu kuih tradisional. Apa dia? Onde-onde. Kuih onde-onde. Kuih onde. Ini ialah salah satu kuih tradisional. Onde. Siapa suka makan onde? Saya. Ramai yang suka Okey. Lepas tu cikgu nak perkenalkan lagi satu lagi kuih tradisional kita. Saya pernah tapi saya tak selalu. Kuih karipap. Ini kuih karipap. Siapa suka makan karipap? Saya. Semua suka makan karipap. Karipap tapi yang letak mi dalam dia. Apa? Saya suka karipap yang dalam dia letak mi, Kak Sabah punya. Cikgu pun pernah makan. Apa? Ada orang jual. Okey, itu memang makanan dari Sabah, betul? Okey, yang ini lagi satu. Kuih apa kalau kamu tahu? Warna hijau macam roti jalu. Macam kenal. Kuih apa? Teka. Ketayap. Siapa cakap ketayap tu? Pandai. Ni Okey. Kuih ketayap ataupun ada juga orang panggil kuih dadar. Okey, kuih ketayap ataupun kuih dadar. Okey, betul. Okeynya, seterusnya satu lagi. Ni siapa tahu? Cengkodok. Cengkodok. Tahu. Cengkodok pisang. Okey. Dan yang terakhir. Okey. Banyak ni cikgu. Cikgu nak tunjuk kat awak lah. Ni, Tak bukan cikgu makan semua tu, cuma cikgu. Nak cikgu ramai, 4 orang boleh makan. Ni, kalau kamu tahu apa ni? Lempeng. Lempeng. Apa Amal Rafiq jawab lempeng. Kalau kamu tengok lempeng ni, ada apa? Ada boleh makan dengan sambal ataupun kelapa yang putih ni. Nampak tak? Nampak tak? Nampak. Okey. 5 jenis makanan tradisional cikgu dah perkenalkan kepada kamu. Lempeng, karipap, okey. Kuih ketayap. Cengkodok dan juga onde. Betul. Okey, ini ialah antara makanan tradisional masyarakat Melayu. Okey, kamu tahu apa maksud tradisional? Okey. Itu maksudnya ialah makanan tradisi. Tahu makanan tradisi? Daripada atuk kita dulu, okey, moyang kita dulu memang dah makan makanan ni. Faham? Bukan sekarang je kita makan. Okey,
atuk kita dulu. Okey, dah makan. Okey. Siapa boleh cerita dengan cikgu? Apa rasa kuih onde-onde? Siapa nak cuba jawab? Siapa? Jangan malu. Cerita pasal kuih onde-onde. Ni. Apa rasa dia? Rasa Manis. Manis sebab dalam ni ada gula, betul? Lemak. Lemak. Pandai. Okey, ada gula Melaka. Okey. Macam ni kuih ketayam ni. Apa rasa dia? Manis. Manis. Sebab apa Auni? Dalam dia ada apa Auni? Ada gula Melaka. Ada inti. Inti dia, inti kelapa. Dia makan yang warna kuning je. Okey. Lepas tu Cik Kodok, apa rasa dia? Sedap. Sedap. Manis tak? Masih. Manis kan? Okey. Pisang. Syarif kenapa? Dia berbuat daripada pisang. Betul lah sebab pisang manis. Okey. Lempeng ni. Apa? Kalau kita tengok kat sini ada kombinasi pedas dan juga lemak. Betul? Lemak daripada apa? Daripada kelapa. Betul? Betul. Dan yang terakhir ialah kari pap. Apa rasa kari pap? Pedas. Pedas. Sekali lagi? Sedap. Lagi? Ahmad Rafiq lagi apa Ahmad Rafiq? Sedap. Sedap. Okey. Okey, lagi satu. Kari pap ni dia ada pelbagai jenis rasa. Okey, ada inti kentang. Lagi? Sardin. Sardin. Mi. Mi yang Sabah tadi Syariski cakap. Sabah tadi ada mi kan? Okey. Ada daging. Apa ni? Keledek. Ada keledek, ada kentang. Sangat sedap. Okey. Bukan setakat orang Melayu saja suka makan kari pap, betul? Okey. Orang Malaysia memang suka kari pap. Termasuklah cikgu. Cikgu pun suka kari pap. Okey. Okey, seterusnya cikgu nak cerita dengan kamu. Okey. Kenapa kita ataupun rakyat Malaysia pagi-pagi dah makan dengan makanan yang berat macam nasi lemak, macam kuih kan? Lepas tu ada air kopi ke, air teh ke, kenapa? Memberi apa? Kalau macam awak, kenapa pagi-pagi perlu makan? Tenaga. Iris kata memberi tenaga. Lagi? Memberi segar. Memberi kesegaran sebab kamu waktu malam dah tidur kan? Dah. Waktu kamu tidur, kamu tak makan kan? Jadi bangun pagi memang kena ambil sarapan supaya kamu dapat tenaga, betul? Betul. Kamu dapat tenaga. Okay. Kalau macam orang zaman dahulu, makan makanan yang berat ni macam nasi lemak, kuih-kuih yang banyak manis-manis ni kan, memang untuk dapatkan tenaga untuk pergi kerja. Betul? Zaman dulu kerja apa? Kerja kebun, penoreh. Awak ni kerja kebun lagi? Ni hari Khamis kan? Tanam pokok. Tanam pokok. Itu memerlukan apa? Moya tak sihat ke? Macam letih je. Okey, dia perlukan tenaga. Moya belum makan Okey. Nanti lepas Google Meet ni kamu kena makan, nak bagi tenaga. Macam kamu dah nampak kan apa yang cikgu tunjuk tadi tu? Makanan yang cikgu tunjuk tu untuk memberikan tenaga, betul? Okey. Macam dulu cikgu kat kampung pun, ayah cikgu kerja kebun. Okey, pagi-pagi memang dah makan makanan yang berat sebelum pergi kebun untuk dapatkan tenaga. Okey, faham? Faham. Kamu nak Hari Sabtu saya hari jadi. Siapa punya hari jadi hari Sabtu? Saya. Syariski.
Okey, selamat hari lahir. Pada hari Sabtu nanti. Okey, 28 hari bulan 7 kan? 28 hari bulan 8 kan? Okey. Bagus. Okey. Kamu nak dengar cerita daripada cikgu tak? Nah. Okey, maaf. Cikgu. Okey, cikgu dah lama tak bercerita kan? Okey. Cikgu dah lama tak bercerita. So, cikgu nak bercerita tentang adab ataupun etika makan orang-orang zaman dahulu, tradisi nenek moyang kita. Okey, macam cikgu dibesarkan di mana? Cikgu dibesarkan di mana kalau awak tahu? Kat mana cikgu membesar? Tak tahu. Dekat kampung. Okey, dekat kampung cikgu kat Muar. Rumah cikgu ni berhadapan dengan rumah nenek cikgu. Nak tahu nenek cikgu ni dia sangat cantik. Nenek cikgu Saya sangat pun berhadapan dengan rumah nenek saya tapi kat tepi. Samalah dengan cikgu berhadapan. Lepas tu nenek cikgu ni dia cantik. Dia pandai masak. Okay. Dia nenek cikgu tu memang mengamalkan ciri-ciri tradisi. Pakai baju kebaya, pandai masak kuih-kuih, pandai masak nasi semua. Okay. Nenek cikgu ni seorang yang sangat disiplin semasa makan di atas meja. Disiplin. Kenapa cikgu kata disiplin? Kalau berada di atas meja nak makan tak boleh. Tak boleh apa? Bercakap. Tak boleh bercakap. Kena duduk sopan-sopan. Okey. Okey, kamu tengok contohnya yang ni. Ini ialah kuih ketayak. Betul? Akak kuih ketayak ni dia banyak. Betul? Boleh tak ambil pakai tangan gini je terus makan? Tak boleh. Kalau nenek kita cikgu pakai kanan terus. Dia tak bagi tau. Dia tak bagi cikgu ambil tangan gitu, tak sopan. Sebabnya nanti orang lain nak makan kan. Apa yang nenek cikgu ajar, kena ambil pinggan lain. Lepas tu ambil kuih ni letak di dekat pinggan baru boleh makan. Tak boleh terus ambil je, ambil kuih ni. Masuk mulut. Masuk mulut tak boleh. Nenek cikgu memang sangat tak suka. Kalau dia nampak, dia marah. Okey, lagi satu. Nenek cikgu pesan, okey, apabila kamu makan, kena beradab dengan tidak mengambil makanan terlalu banyak. Tadi cikgu dah tunjuk kamu 5 jenis kuih kan? Nenek cikgu paling pantang, ambil semua, letak atas. Ambil semua banyak-banyak, letak atas ni. Dia memang paling pantang. Dia suruh apa tau? Ambil satu, makan habis baru ambil yang lain. Kan, itu ialah adab yang arwah nenek cikgu ajar. Okey, zaman sekarang ada lagi ke orang buat macam tu? Ada lagi ke yang buat macam tu? Tak. Sekarang kita dah hidup dalam zaman moden. Dah tak mengamalkan lagi etika macam tu. Okey. Kalau zaman dulu memang penuh sopan, santun, duduk diam, tak ada bising-bising. Tapi zaman sekarang dah tak ada macam tu. Nilai-nilai tu dah kurang. Macam cikgu pun dibesarkan dengan mak cikgu. Dia ikut keadaan. Kalau kat rumah tak kisah nak makan cekut-cekut. Tahu tak cekut-cekut? Ambil. Kan? Dia tak kisah. Tapi arwah mak cikgu pesan kalau keluar daripada rumah pergi kat majlis ke, jangan apa? Buat perangai macam tu. Kenapa tak boleh buat perangai macam tu? Tak bagus dan tak baik. Tak bagus, tak baik, tak sopan. Kalau kamu buat perangai macam tu, siapa yang dapat malu? Ibu apa? Diri sendiri. Diri sendiri dan juga ibu bapa. Okey, untuk zaman sekarang, kalau kamu buat macam tu, di rumah tak ada masalah. Tapi kalau keluar, kamu janganlah buat perangai macam tu.
Sebab tu cikgu rasa beruntung. Dulu arwah nenek cikgu ajar cikgu macam tu. Sopan. Jadi kat mana-mana pun cikgu akan sopan. Sebab memang dah diajar. Tak boleh. Tak boleh nak membazir. Contohnya kalau macam pergi kenduri kahwin kan? Betul? Biasa kita makan buffet kan? Betul. Awak pernah nampak tak orang ambil makanan banyak-banyak lepas tu tak habis? Pernah. Bagus ke sikap macam tu? Tak. Membazir. Membazir kan? Sebab Jadi kalau nak makan lagi dah tak ada. kasihan orang yang kat belakang. Betul, awak dah ambil banyak-banyak, lepas tu awak buang, orang kat belakang nanti tak dapat makan. Betul? Okey, tadi cikgu dah tunjuk 5 jenis kuih tradisi. Sekarang cikgu nak tunjuk kuih moden. Nak tengok tak? Nah. Okey. Siapa tahu ni apa? Donat. Donat. Okey, apa rasa donat? Manis. Manis. Lemak. Siapa suka donat? Semua orang suka donat kan? Ya. Cikgu pun suka donat. Anak cikgu pun suka donat. Okey. Yang ini yang paling kamu suka cikgu rasa. Apa tu? Coklat. Apa? Apa? Coklat. Kek. Kek apa tadi? Siapa cakap tadi kek coklat? Siapa jawab tadi kek coklat? Ini ialah kek coklat. Kek birthday pun boleh. Cari sikit nanti hari apa? Hari Sabtu ni boleh lah beli ni. Potong-potong macam ni makan. Ini ialah makanan moden. Okey. Lagi satu ada apa ni? Nabati. Biskut. Ni ada biskut. Nampak? Ni biskut nabati ni mesti kamu favourite kan? Kamu suka kan? Ya, saya suka. Sebab rasa dia sedap, coklat, berlemak. Okey. Tengok yang ni. Ni apa? Ini ialah muffin. Muffin pun sangat sedap. Okey. Macam Ini apa? Ini apa? Roti. Ini ialah roti. Sekarang roti ada macam-macam perasa. Ada butterscotch. Yang ini cikgu beli pandan kelapa. Ini pun sedap juga ni pandan kelapa ni. Tahu tak? Roti baru ni sedap. Kalau Kalau makan macam tu pun sedap. Roti macam tu juga. Kan sedap kan? Ini ialah antara contoh-contoh makanan moden. Okey. Kedua-dua makanan yang cikgu beli tunjuk kat kamu kan. Apa persamaan dia? Dua-dua sedap, betul? Betul? Sedap tak kari pap? Sedap. Okey, dua-duanya ialah sedap. Okey. Dan Lagi satu. Apa dia? Dan berkhasiat. Dan berkhasiat. Okey, bagus. Okey. Apa perbezaannya antara makanan moden dengan makanan tradisi? Apa? Kalau kamu tengok ni. Kalau macam buat onde-onde ni, bahan dia mudah kita nak jumpa. Pulut, kelapa dengan gula. Kalau dengan kek ni, bahan dia agak susah. Ada cream, ada cheese, banyak pun dia. Kalau macam makanan tradisi ni, bahan dia sikit je. Betul? Betul. Tapi dua-dua amat disukai. Betul? Betul. Okey. Jadi sebenarnya kamu semua sangat beruntung. Betul tak beruntung, Fizana? Betul. Betul tak Fizana? Betul. Beruntunglah kamu dapat rasa makanan tradisi. Makanan yang daripada datuk nenek moyang kamu. Lepas tu kamu dapat makanan moden. Makanan moden ni biasanya diperkenalkan daripada negara luar. Macam donat ni bukan berasal daripada Malaysia. Ini biasanya orang Mak Saleh makan dulu. Sekarang dibawa ke sini. Betul? Macam roti.
Roti ni dulu ini makanan rujuk untuk orang-orang yang berada di Eropah. Tapi sekarang kita dah boleh makan. Betul? Betul. Betul. Datuk nenek kita dulu makan roti ke? Moyang-moyang kita tak. Moyang kita dulu makan ni. Makan apa? Pisang. Pisang lagi. Selain daripada pisang? Ubi keledek. Betul? Lagi? Ubi. Okey. Yang boleh ditanam di sekeliling kita. Betul? Betul? Betul. Tapi sekarang nak jumpa pisang, nak jumpa ubi, nak jumpa keledek pun susah. Kalau jumpa harga dia sangat mahal. Dulu, betul kan mahal kan? Dulu cikgu kat kampung cikgu penuh ni. Pisang, ubi semua. Tapi sekarang dah susah. Sebab tanam pokok pisang je nanti monyet dah kerjakan. Dekat rumah saya buah dah. Besarnya cikgu. Besar? Besar besar ni cikgu beli ni. Cikgu nak buat keripik pisang. Ini memang cikgu beli yang belum masak besar. Nanti cikgu potong, cikgu buat keripik. Okey, tapi bukan hari ni lah. Mungkin esok atau lusa. Waktu cuti cikgu akan buat. Okey, faham? Faham beza makanan tradisi dengan makanan moden. Okay, makanan tradisi biasanya dibuat daripada bahan-bahan yang mudah, bahan-bahan di sekeliling kita yang ada di alam sekitar kita. Okay. Betul, mudah didapati. Okay, tapi kalau macam makanan moden ni, macam ni susah nak buat. Macam ni cakap tadi susah, banyak bahan. Okay, faham? Faham? Okay, faham. Cikgu nak awak buka buku teks. Buku aktiviti, bukan buku teks, jilid 2, muka surat 4. Dah, ada tak? Sekarang buka. Ni, muka surat 4. Tajuk dia pantun Tak, tajuk dia kuih tradisional. Buku jilid 2, bukan jilid 1. Dah. Kita nak mulakan jilid 2. Dah. Okey. Dah cikgu. Dah. Muka surat 4. Dah. Dah. Buku aktiviti jilid 2. Okey. Tajuk dia ialah kuih tradisional. Okey. Cikgu baca yang atas dulu. Nanti yang bawah cikgu nak beberapa orang baca. Boleh? Okey, cikgu baca yang atas dulu Alia binti Taufik, terletak warisan 303 Jalan Perdana 75450 Air Keruh, Melaka, Bandaraya Bersejarah 17 Jun 2021. Okey, tulis kat situ 2021. Okey. Siapa nak baca yang perenggan pertama tu, menemui tu? Siapa? Irish. Menemui sahabat. Menemui sahabatku wali yang berada di Surabaya. Semoga sentiasa ceria. Okey, perenggan kedua bermula daripada saudari. Siapa nak baca? Baca tadi. Siapa? Muaya. Okey, Muaya. Muaya buka suara. Saudari dalam surai, saudari tempoh hari, saudari ada bertanya tentang onde-onde. Pada surat saya kali ini, saya akan bercerita tentang kuih tersebut.
Okey, bagus Muhaya. Okey, perenggan yang ketiga. Siapa nak baca? Firzana. Siapa? Siapa nak baca? Buka je mikrofon. Lepas tu cakap nama. Firzana. Okey, Firzana. Baca kuat-kuat sikit Firzana. Onde juga dikenali Sebagai kue ini berbentuk bulat. Intinya pula daripada gula gabung atau gula Melaka. okey. Kue ini disalut dengan kelapa parut untuk mengelakkannya daripada melekat-lekat. Okey, seterusnya perenggan keempat. Siapa nak baca? Syariski. Okey, Syariski. Siapa nak baca? Ha. Onde? Onde-onde sekian Ini. sahaja. Hai, atas. Onde-onde ini. Onde-onde ini didapati sepanjang tahun, namun lebih diminati ketika bulan puasa. Onde-onde sesuai dimakan semasa minum petang. Sama dengan surat ini, saya sertakan juga foto onde-onde. Okey, perenggan yang kelima. Siapa nak baca? Saya. Siapa? Auni Fatia. Okey. Sekian sahaja Coretan. saya untuk kali ini. Semoga kita berjumpa lagi pada masa akan datang. Terima kasih. Okey, sahabatmu Alia. Okey, terima kasih Auni. Okey. Kamu dah baca kan? Okey, sama-sama kita tengok tu. Yang berwarna hitam tu. Perenggan yang pertama. Apa? Sahabatku. Hitam pekat. Hitam pekat tu apa yang pertama? Sahabatku Indrawati. Sahabatku Indrawati. Indrawati. Sahabat tu sama juga maksudnya dengan kawan. Betul? Indrawati ni orang mana? Orang Surabaya. Okey, Surabaya ni kat mana? Dekat Indonesia. Indonesia ni ialah serumpun juga dengan kita. Betul? Macam cikgu pun ada juga saudara mara yang berada di Indonesia. Okay, di Indonesia, di Singapura, Malaysia, Brunei. Itu ialah yang serumpun dengan kita, yang menggunakan bahasa yang sama dengan kita. Betul? Betul. Okay, dikenali sebagai rumpun Melayu. Okey, Surabaya ni terletak di mana? Indonesia. Betul? Okey. Seterusnya kita tengok perenggan yang kedua. Okey, apa perkataan yang ditulis dengan tempoh hari. Tempoh hari ni maksudnya hari yang lepas. Okey. Semalam yang sebelum ni, tempoh hari sebelum ni. Maksudnya apa tu Indrawati ni dia pernah memberi surat kepada Alia, betul? Ini ialah surat tak rasmi. Tahu tak surat tak rasmi tu apa? Okey, kalau zaman dahulu kita tak ada telefon, betul? Kita tak ada telefon. Okey, macam mana kita nak berhubung? Menggunakan surat. Macam cikgu dululah. Tulis surat dekat kawan, ada sahabat pena. Okey, lepas tu lipat-lipat, masuk dalam sampul surat, tampal stamp, hantar. Nanti bila kawan cikgu dah terima, dia pun tulis, balas surat cikgu. Cikgu pun baca. Cikgu tak hantar dekat sepupu kita tapi stamp tak ada. Kalau tak ada stamp, mestilah surat tu tak sampai.
Zaman dulu stamp kita boleh dapat senang. Sekarang ni orang dah tak beli stamp, betul? Lagipun stamp pun sekarang harga dia mahal. Ada yang RM1 je kan? Tahu cikgu? Betul. Cikgu dulu ada hobi tau mengumpul stamp. Masih ada lagi cikgu punya album stamp. Okay, lain kali kalau kita ada kelas bersemuka, cikgu tunjuk cikgu punya koleksi album stamp. Okay. Sebab apa? Sebab dulu cikgu rajin bagi sahabat pena. Tahu sahabat pena tu apa? Sahabat yang berada di tempat lain. Pena tu apa? Pen. Maksudnya kita mengguna apa? Kita berutus surat lah. Berutus surat. Macam inilah. Ini ialah surat kiriman tak rasmi. Kamu boleh bagi kawan ke, sepupu ke, pakcik ke, makcik ke, untuk bertanya khabar. Betul? Betul. Okey. Seterusnya, faham tak yang masuk sahabat pena yang cikgu cakap ni, surat tak rasmi ni? Okey. Zaman dulu memang gunakan surat. Tapi zaman sekarang senang je guna apa? WhatsApp, Telegram, email. Betul? Betul tak? Betul. Facebook, lagi apa? Lagi kamu guna apa kalau nak ni? Telegram lagi? Twitter. Betul? Betul. Telefon. Betul? Okey. Tapi zaman dulu telefon tak ada. Kalau ada pun mahal harganya. Okey. Seterusnya. Ya? Kita dah ada 20 handphone. Oh, bagus. Buat koleksi Ada yang dah zaman dulu okeylah, baguslah juga. Dia apa? Koleksi handphone disimpan. Okey, seterusnya perkataan yang ketiga apa yang berwarna hitam tu? Gula? Gula apa? kabung. Gula kabung atau juga dikenali sebagai gula Melaka. Nak tengok tak gula kabung tu macam mana? Nah. Nampak? Nampak? Ni. Gula ni lah yang cikgu gunakan untuk buat onde-onde. Inilah juga gula kabung. Gunakan ni untuk buat onde-onde dan juga gunakan ni gula kabung ni untuk buat indi ketayap. Guna gula ni. Siapa yang tak pernah tengok? Nampak tak? Cikgu pernah tengok. Ada. Kan, ini ialah gula kabung dibuat daripada kelapa. Nira kelapa. Okey. Manis. Manis tangan cikgu. Okey. Seterusnya. Okey. Seterusnya apa perkataan yang keempat? Apa? Sepanjang masa. Sepanjang tahun. Sepanjang tahun sama juga sepanjang masa. 1 tahun. Okey. Okey. Dan yang kelima apa dia? Foto. Foto onde. Foto tu maksud dia apa? Gambar. Macam belakang cikgu ni ada banyak gambar. Ini ialah foto. Sama cikgu. Okey, nampak tak? Ini juga belakang cikgu ni ada banyak gambar. Sama juga dengan ada banyak foto. Foto dan gambar lebih kurang maksud dia sama. Okey, nampak? Okey. Seterusnya dan yang terakhir ialah coretan saya. Coretan apa? Cerita, penulisan. Betul? Betul tak? Betul tak? Okey. Dekat dalam sini Alia dah menceritakan tentang kuih tradisi onde-onde. Betul? Kamu nak tahu tak apa bahan untuk buat onde-onde? Nak tahu tak? Kalau nak tahu, cikgu tunjukkan. Kalau nak, cikgu tunjuk.
Okey. Okey. Bahannya cikgu dah sediakan. Ini apa? Tepung. Tepung gandum. Ada tepung. Okey. Yang kedua, ini apa? Daun pandan. Bagus. Awak kena daun pandan. Okey, daun pandan ni digunakan dengan cara potong-potong pisah untuk dapatkan jus. Jus ni berwarna apa? Hijau. Berwarna hijau. Semalam cikgu dah pisah banyak. Cikgu boleh gunakan untuk buat onde-onde. Boleh buat ya. Dekat rumah tok mak kita banyak pokok. Ya, sebab orang Melayu memang akan gunakan ni sebagai bahan masakan. Sangat penting. Cikgu pun tak ada banyak. Okey, cikgu dah kisah, dapat juga untuk buat kuih ketayap dan juga cikgu juga dah kisah untuk buat nasi Lemak. nasi lemak pandan. Ini ialah menggunakan apa? Daun Pandan. Okey. Daun pandan cikgu tak gunakan perwarna-perwarna cikgu gunakan yang asli. Nampak cantik tak? Walaupun ni asli. Cantik tak warna dia? Cantik. Gunakan apa? Pandan je. Dan pandan juga sangat wangi. Kita biasa guna untuk buat bunga rampai. Betul? Okey. Seterusnya tadi cikgu dah tunjukkan ni gula. Gula apa? Gula Melaka. Gula kelapa ataupun gula Melaka. Dan juga ni apa? Kelapa. Kelapa parut. Caranya ialah nak buat benda ni ialah tepung tadi. Cikgu uli dengan dengan air. Lepas tu cikgu letak gula kabung tu dekat ni, bulatkan. Lepas tu cikgu rebus, cikgu tapis, cikgu letak kelapa, jadilah ni. Senang tak? Senang. Cikgu buat ni tak sampai 20 minit pun. Okey. Betul tak cikgu cakap? Cara penyediaan makanan tradisi kita sangat mudah. Okey, dan juga cepat dan mengenyangkan. Okey. Lagi satu, cikgu nak cerita. Okey, biasanya bila kita dah makan tu kita mesti minum, betul? Betul. Kamu nak tahu tak kenapa orang Melayu ni? Okey, tadi cikgu lupa nak cerita tentang adab masa minum. Cikgu cerita pasal adab masa makan je. Cikgu lupa nak cerita pasal adab masa minum. Kenapa ada piring, ada cawan? Apa fungsinya kamu tahu? Kalau tumpah jatuh Supaya tidak tumpah air Air tidak tumpah. Okey, kalau air ni. Okey, kalau air tu sejuk bahaya tak tumpah jadi, tapi kalau air tu panas, ni arwah nenek cikgu ajar. Air tu panas. Tuang atas ni, biarkan dia sejuk. Boleh tiup. Nenek cikgu tak bagi tiup. Biar je dia dekat atas ni sampai sejuk, barulah minum. Minum pun tak boleh bunyi. Minum dengan perlahan. Ada bunyi? Tak ada. Tak ada. Kalau bunyi, arwah nenek cikgu cakap makan macam apa? Macam binatang. Tahu binatang? Tahu. Binatang kalau makan kan bunyi. Betul. Sebab tu arwah nenek cikgu, arwah ayah cikgu, arwah mak cikgu pun kata makan jangan berbunyi. Kalau makan tutup mulut, kunyah-kunyah dengan tutup mulut. Sebab tu Nabi kita pun cakap makan mesti kunyah berapa?
40 kali kunyahan, betul. Jadi kena makan perlahan-lahan. Jangan macam orang berbulu. Faham? Dan lagi satu, apabila dah habis minum air ni kan, air ni tak habis lagi, betul? Ini fungsi dia. Wah. Tutup dekat atas dia supaya Lalat ke semut ke tak masuk. Betul? Betul. Jadi kalau kat rumah kamu pun kamu boleh praktikkan benda ni. Okey? Itu sebenarnya fungsi piring ni. Faham tak? Supaya kalau kamu letak kat atas kamu minum tak tertumpah. Kalau air tu panas kamu boleh tuang dekat sini, lepas tu biarkan sejuk kamu minum dan seterusnya boleh tutup. Tutup ni, okey, letak tepi. Nanti bila-bila kamu nak minum lagi, kamu boleh minum. Ini fungsinya. Kamu tak tahu kan sebelum ni? Ni dah tahu, nanti macam tu lah. Jangan biarkan makanan kamu terbuka. Kenapa tak boleh biarkan makanan kamu terbuka? Cicak, lalat, kokros. Lipas, tikus semua nanti boleh masuk dalam ni. Kalau kamu tak tutup nanti dia masuk dalam tu, kamu makan dah bahaya untuk kesihatan kamu. Faham? Cikgu. Pas pagi ke kita nak pergi kerja. Buat kopi. Kali cicak dah masuk timbul. Cicak ni mati ke? Masuk. Sebab tak tutup ke? Tak tutup. Sebab tu cikgu kata makanan kena tutup. Sebab sama ada nak tutup macam ni ke, nak tutup macam ni ke. Kan ada cawan ni ada piring, betul? Betul. Dia buat macam tu. Selamat kamu punya tu. Selain daripada gunakan tudung saji, betul? Betul tak? Betul. Okey, jadinya kamu faham tak macam mana nak buat apa tu? Onde-onde ni. Tahu tak nak buat macam mana? Tak tahu. Nak tunjuk tadi. Guna apa? Tepung. Daun pandan. Daun pandan tu pisang. Daun pandan ni pisang. Air rebus dia campur dengan tepung. Lepas tu uli. Letak apa? Gula Melaka dalam tu. Uli sampai dia meredah. Lepas tu bila dah redah, letak apa? Kelapa. Betul? Sangat mudah. Tak sampai berapa minit cikgu kata? Betul. Tak sampai 20 minit dah. Ya. Dah boleh makan. Awak nak tahu tak? Kuih ni antara kuih yang cikgu belajar paling awal. Sebab menggunakan bahan yang mudah. Lepas tu kuih bahan sehari. Lepas tu cikgu pandai buat ni. Cukup. Cekodok pisang. Macam cikgu tahu tadi. Kita pakai pisang lalu. Bagus, senang ni. Cekodok pisang ni pun senang. Guna tepung, pisang. Kamu gaul dengan air, letak garam. Lepas tu goreng. Senang sangat. Okay. Kuih ketiga yang cikgu pandai buat ialah lempeng. Lempeng kita selalu buat pagi-pagi. Lempeng. Buat bentuk. Yang ni cikgu buat bentuk pula je. Semalam baru saya makan lempeng semalam. Siapa buat? Ibu. Bagus ibu awak. Makan lempeng dengan apa? Dengan kuah. Dengan kuah kari pun boleh, dengan sambal pun boleh. Cikgu, kita pun makan lempeng tapi kita masak sendiri. Bagus lagi, pandai. Okey. Arifat pun cikgu pandai buat sebab ini favorite atau kesukaan cikgu. Dan seterusnya
kuih ketayap. Okey, semua benda yang cikgu tunjuk dekat awak ni ialah benda-benda yang cikgu pandai buat. Faham? Faham? Jadi kalaulah kamu nak buat undi-undi dengan mak kamu pun boleh. Tak ada masalah. Okey. Okey, sebab mungkin mak awak kerja ke ataupun hujung minggu tak ada apa nak buat, jom kita masak sama-sama. Cikgu pun selalu macam tu dengan anak cikgu. Kita sama-sama menerokai apa? Pembelajaran melalui aktiviti-aktiviti yang menarik. Betul? Betul. Apa yang awak pernah buat aktiviti-aktiviti yang menarik hujung minggu dengan mak ayah awak? Masak-masak ni. Masak-masak, pernah lempeng, benda yang sedap. Lagi apa? Syafiq masak apa Mas Syafiq? Syafiq mana Syafiq? Dah malu dah Syafiq. Okey. Tapi kalaulah kamu tak ada masa, kamu boleh makan makanan moden ni macam roti. Roti ni kalau kamu tak sempat, tak cukup masa, kamu boleh makan ni sebagai alas. Sama juga macam muffin. Ini boleh dibeli di kedai. Ini pun boleh dibeli di kedai biskut. Ya? Apa kalau makan roti tak kenyang, bila bakar pun sedap sikit. Ya, tapi cikgu kalau makan roti pun dah kenyang. Sementara kita nak makan nasi kan? Betul? Betul. Okey. Sekarang ni tugasan kamu ialah tolong keluarkan buku BM2. BM2 ni yang ni. Ni buku apa? Buku garis ni. Okey. Kejap cikgu. Buku BM2. Okey, kamu tulis tajuk dia kuih tradisional. Menggunakan tulisan berangkai. Okey. Aktiviti yang cikgu nak kamu buat ialah kamu tulis perkataan yang tebal tu. Sahabatku Indrawati, tempoh hari, gula kabung, sepanjang tahun, foto onde-onde dan cerita saya. Gunakan tulisan berangkai. Ingat tak tulisan berangkai? Tak. Tak. Ada dalam buku teks. Betul? Kalau ingat kamu terus buat. Kalau kamu tak ingat, kamu boleh rujuk buku teks. Awal tahun nanti kita dah belajar betul? Jilid 1 ke cikgu? Ni sekarang ni bukunya ialah jilid 2. Tapi kalau kamu nak rujuk tulisan berangkai tu, boleh rujuk buku jilid 1. Kita dah buat hari tu awal tahun. Betul? Betul. Okey. Betul. Kamu boleh buat latihan ni. Kamu nanti boleh hantar kepada grup Telegram kita bila dah siap. Okey, tak perlu nak terburu-buru. Kalau kamu rasa kamu penat, kamu boleh rehat dulu. Kalau mana yang belum makan tu, boleh makan dulu. Lepas tu boleh sambung buat latihan ni. Okey. Latihan yang tulis ni. Latihan dia ni, muka surat 4 yang perkataan yang berwarna hitam tu. Sahabatku Indrawati, tempoh hari, okey. Gula kabung, sepanjang tahun, foto onde-onde dan juga coretan saya. Cuma 6 frasa sahaja. Tak banyak. Ya. Buat yang ni ke? Buat yang warna ni, yang warna hitam je. Yang lain tak payah buat. Cikgu, tajuknya Muka surat. Kuih tradisional. Muka surat 4. Buku aktiviti hitam jilid pekat ke 2. cikgu? Yang apa dia? Yang hitam pekat ke? Ya, yang hitam pekat saja. Yang lain tak payah. 6 je. 6 frasa ayat. Sahabatku Indrawati, tempoh hari, gurabung, sepanjang tahun, foto onde-onde dan coretan saya.
Nanti cikgu up dalam grup WhatsApp. Gambar ni. Cikgu. Ya, saya. Tulisan berangkai tu nak kena sambung ke? Yelah, tulisan berangkai kan sambung. Yang macam cikgu ajar awal tahun tu. Ingat kan? Bagus. Kalau kamu tak ingat, kamu boleh rujuk buku teks jilid 1. Boleh? Cikgu. Saya? Apa lagi nak tanya? Ya? Tajuk dia tu pun kena tulis huruf berangkai Ya, betul. Tak susah kan? Tak banyak pun. Okey. Okey, sebelum cikgu tamatkan sesi Google Meet kita ni, awak ada nak tanya apa-apa tak dengan cikgu? Okey, seronok tak belajar hari ni? Cikgu nak buat rumusan isi pelajaran kita pada hari ini. Okey, apa yang kamu dapat pelajari daripada apa yang kita dah bincangkan, kita dah bertutur, kita dah bercerita, awak pun dah dengar cikgu punya petua-petua. Okey, apa yang kamu dapat? Okey, siapa nak cerita sebagai rumusan? Wafiq nak cerita apa Wafiq? Siapa nak cerita apa yang kamu dapat belajar hari ini? Siapa? Siapa saya tadi? Saya. Hisham. Siapa? Apa? Hisham. Tak dengar Alisha. Kuat sikit. Hisham. Hisham, mana Hisham? Hisham nak cakap. Cikgu. Ya. Waktu apa ni? Belakang rumah saya banyak kebun. Kebun tu sampai masuk hutan. Wah, bestnya. Ada pokok manggis, rambutan, gading. Okey. Pokok keladi. Okey, pokok keladi boleh apa? Boleh buat kerepek, boleh buat pengat. Pengat pun makanan tradisi kita juga Okey, secara keseluruhannya apa yang kamu dapat belajar pada hari Tengok ini? ni dah ambil dari kebun. Durian Belanda. Bagus. Cikgu pun dapat juga. Kalau kita dapat dari rumah nenek kita, dapat buah cempedak. Cempedak pun boleh apa? Boleh buat apa? Boleh buat dengan tepung. Cempedak pun boleh buat cengkodok. Cengkodok. Itu ialah makanan tradisi kita Okey, jadi rumusan isi pelajaran kita pada hari ini, kamu dapat belajar tentang apa? Tentang apa dia Khaira? Nak jawab ke? Malu. Siapa nak jawab? Apa yang kamu dapat belajar hari ini? Kamu dapat mengenali apa? Kuih apa? Kuih tradisi. Bagus. Satu lagi, kamu juga dapat mengenali kuih? Kek coklat. Kuih moden. Kuih apa? Kuih moden. Okey. Jadi, cikgu juga nak berpesan dekat kamu. Kamu perlu makan makanan yang berkhasiat. Kalau makanan ni dah manis-manis kan, kamu kena minum apa? Air masak. Jangan manis je. Makanan dah manis. Kan? Makanan dah manis, air pun dah manis. Jadi kena minum air masak banyak-banyak supaya kamu seimbang. Okey? Faham? Jangan kamu makan makanan yang berlemak sangat. Faham? Tak bagus. Tak bagus. Kena makan makanan yang seimbang. Kalau kamu dah makan makanan yang berlemak, minum air masak banyak. Okay. Satu cawan. Satu lagi, masa COVID ni, kamu kena makan banyak vitamin C. Okay, vitamin C boleh dapat daripada oren, buah jambu batu. Cikgu.
vitamin kita perisau oren. Macam cikgu, memang cikgu cakap terus terang, cikgu tak suka makan pil-pil tu, cikgu tak suka. Cikgu lebih suka makan buah-buah untuk dapat vitamin C. Ni, okey, cikgu beli, tahu buah jambu? Tahu? Buah jambu pun bagus, dia ada banyak vitamin C. Kalau kamu rajin makan suplemen pun tak ada masalah, tapi cikgu tak suka. Cikgu lagi suka makanan yang macam natural daripada buah. Okey, sebab cikgu tak boleh makan pil tu, takut tersekat kat sini. Sama je menang. Kan? Jadi cikgu dapatkannya daripada buah-buahan dan juga sayur-sayuran untuk dapat vitamin C. Faham tak tentang pembelajaran kita pada hari ini? Daripada pembelajaran kita nilai murninya ialah kita mesti mewujudkan sifat kasih sayang antara kita. Okay. Kita juga hidup bergantung kepada alam sekitar, betul? Alam sekitar. Macam ini, pokok-pokok ni, pokok pisang ni semua berada di alam sekitar kita, betul? Macam daun pandan, macam kelapa, ini semua berada di alam sekitar kita. Faham? Faham. Okey. Sekian saja sesi Google Meet kita. Semoga kita boleh berjumpa lagi pada masa akan datang. Kalau cikgu buat Google Meet lagi, awak nak join tak? Kalau dipanjangkan umur, ada masa, kita buat lagi Google Meet ni. Okay, kita dapat tengok muka kawan-kawan kita. Lama dah tak jumpa. Faham? Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam ibu bapa kamu, ucapan terima kasih kerana memberikan kerjasama semasa sesi Google Meet ni. Bye. Assalamualaikum. Bye.